Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Muhammad Iqbal bin Muhammad Syukri, nombor metrik 224-10031. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan merupakan suatu undang-undang tertinggi yang menjadi sumber kepada undang-undang lain dan juga menjadi sumber rujukan dalam membuat dan melaksanakan polisi. Ini termasuklah undang-undang dan polisi berkaitan pembinaan negara dan bangsa yang mempunyai persefahaman, persetujuan, kesepaduan dan perpaduan yang merupakan antara elemen utama kepada pembentukan etika dan peradaban Malaysia. Perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis yang diluluskan melalui proses perundangan. Ia adalah undang-undang tertinggi bagi Malaysia. Perlembagaan adalah juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Tanpa sebuah perlembagaan, kita tidak boleh membentuk negara yang merdeka setelah berada di bawah naungan pemerintahan atau penjajahan kuasa asing. Perlembagaan menjadi penanda aras kepada kewujudan sistem pentadbiran negara yang khusus dan sekaligus merupakan lambang kedaulatan bagi negara. Perlembagaan juga mempunyai peruntukan yang mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Antara lain, perlembagaan mempunyai peruntukan yang diasaskan kepada penerimaan masyarakat, termasuk peruntukan berkaitan budaya dan silsilah etnik, hal kewarganegaraan, kepentingan ekonomi dan kebebasan asasi tanpa melupakan hal berkaitan ketenteraman awam, keselamatan negara dan hubungan antara etnik. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara dan merupakan undang-undang utama yang juga berperanan menentukan ideologi negara, sistem pentadbiran negara dan seterusnya, meletakkan idealisme masa depan negara. Dalam proses gubalannya, perlembagaan persekutuan adalah sebuah kontrak sosial antara raja bagi negeri-negeri yang membentuk persekutuan serta pihak-pihak yang mewakili berbagai etnik dan kumpulan yang dipilih menerusi proses pilihan raya. Perlembagaan persekutuan diluluskan melalui pengesahan undang-undang apabila diluluskan oleh Parlimen British dan Majlis Perundangan Persekutuan serta Badan Perundangan Negeri-Negeri adalah berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Sir Donald Charles McGillivray bagi pihak yang Maha Mulia, Baginda Queen dengan Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja bagi Negeri Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Perak, 4 orang undang serta orang besar bagi Negeri Sembilan dan pemangku Sultan Johor. Perlembagaan persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan antara satu sama lain dan persefahaman yang akhirnya membuahkan suasana harmoni dan hibah sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti berbeza. Seringkali persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial membawa maksud yang berbeza daripada kontrak sosial di negara lain, khususnya di Barat. Kontrak sosial di Malaysia tidak timbul daripada wacana falsafah politik berkaitan natural freedom. Sebaliknya, kontrak sosial di Malaysia ini lahir daripada kesedaran masyarakat terhadap kepentingan hak serta warisan asal mereka sebagai penduduk atau kaum pribumi Tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Abdul Rahman bin Yusuf, nombor 224100029, ingin membentangkan peruntukan utama dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan. Hal ini diambil kira bagi merealisasikan cita-cita mewujudkan sebuah negara yang demokrasi dan adil untuk semua pihak serta beberapa perkara telah diletakkan sebagai peruntukan utama dalam perlembagaan seperti kewarganegaraan, agama, bahasa, kedudukan istimewa orang Melayu dan kebebasan asasi. Seterusnya, hak-hak asasi. Hak-hak asasi adalah kebebasan asasi seorang individu
yang diperuntukkan dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan asasi boleh dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kebebasan mutlak dan kebebasan terhad. Kebebasan asasi hanya boleh diubah dengan majoriti 2/3 daripada jumlah kesemua ahli Dewan Perundangan. Perkara-perkara kebebasan asasi adalah seperti berikut. Yang pertama, kebebasan diri. Kebebasan diri ialah perkara mengenai kebebasan diri telah diperuntukkan dalam pasal 1. Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan tidak seorang pun boleh diambil nyawanya dan diluncurkan kebebasan dirinya, kecuali menurut undang-undang. Seseorang yang ditangkap perlu diberitahu dengan sewaktu segera sebab-sebab dia ditangkap dan dia dibenarkan untuk membela diri oleh seseorang peguam yang dipilih olehnya sendiri. Selain itu, seseorang yang ditangkap dan tidak dilepaskan hendaklah dibawa ke hadapan seseorang magistrat dalam masa 24 jam. Yang kedua adalah keabdian dan kerja paksa. Perkara 6 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan bahawa tidak seorang pun boleh ditahan sebab abdi dan kerja paksa. Segala jenis kerja paksa adalah dilarang, tetapi parlimen boleh dengan undang-undang membuat peruntukan bagi perkhidmatan kearahan untuk masuk-masuk negara. Kerja yang berkaitan dengan menjalankan hukuman penjara tidaklah dianggap sebagai kerja paksa. Yang ketiga, tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi setiap warga negara Malaysia berhak mengamalkan agama-agama masing-masing. Setiap individu berhak untuk mengembangkan agamanya, tetapi undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama di kalangan orang menganut agama Islam. Walau bagaimanapun, kebebasan diberikan kepada kerja-kerja mubalik di kalangan orang bukan Islam. Malahan pula di Sabah dan Sarawak, pula undang-undang negeri yang ingin menyekat apa-apa agama, iktikad dan kepercayaan di kalangan orang Islam berkehendakkan undi sebanyak 23 daripada jumlah bilangan anggota Dewan Undangan Negeri. Tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menguruskan hal ehwal dan menubuh dan menyelenggara yayasan-yayasan bagi maksud agama dan khairat serta memperoleh dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrul Islam bin Muhammad Yusof. Nombor metrik 2241-0034 akan menjelaskan tentang proses pilihan raya di Malaysia. Pilihan raya di Malaysia dijalankan bagi menunjukkan bahawa negara mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Sistem pilihan raya mula diperkenalkan pada tahun 1955 dan terus diadakan setiap 5 tahun sekali sehingga kini. Fungsi utama pilihan raya adalah antaranya untuk menentukan pemindahan kuasa tanpa kekerasan dan pertumpahan darah. Selain itu, fungsi menunjukkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Di Malaysia, terdapat 2 bentuk pilihan raya, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Dan segala urusan pilihan raya diuruskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kemudian kita pergi kepada penamaan calon dan pengganti. Beberapa syarat perlu dipatuhi bagi calon yang bertanding dalam pilihan raya sama ada di peringkat Dewan Undangan Negeri atau Parlimen, iaitu berumur 21 tahun ke atas, iaitu berwarga negara Malaysia, berakal dan waras, kemudian tidak sabit kesalahan oleh mana-mana mahkamah, seterusnya tidak memegang mana-mana jawatan bergaji serta tidak muflis dan bermastautin secara tetap dalam kawasan pilihan raya
dan telah mendaftar sebagai pengundi. Pilihan raya hanya akan diadakan sekiranya terdapat lebih dari calon yang didaftarkan untuk bertanding dalam satu kawasan pilihan raya. Jika tidak, calon akan dianggap sebagai menang tanpa bertanding. Calon boleh bertanding atas nama parti atau perseorangan. Pada hari penamaan calon, bakal calon perlu menyerahkan beberapa dokumen kepada pegawai bertugas. Seperti yang pertama, kertas penamaan calon diserahkan antara jam 9 pagi hingga jam 11 pagi pada hari penamaan calon. Seterusnya, wang pertaruhan sebanyak RM10,000 untuk calon Dewan Undangan Negeri dan RM30,000 untuk calon Parlimen. Wang disertakan bersama-sama kertas penamaan calon. Dan wang pertaruhan akan hilang sekiranya calon gagal mendapat undian sekurang-kurangnya 1/8 daripada jumlah undi yang diperoleh semua calon dalam bahagian pilihan raya tersebut. Calon yang bertanding atas nama parti politik boleh menggunakan simbol parti masing-masing. Manakala calon bebas boleh menggunakan simbol-simbol yang disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Semasa berkempen, calon-calon dikehendaki mematuhi etika pilihan raya bagi memastikan suasana aman dan tenteram. Pada waktu ini, mereka dibenarkan membelanjakan sebanyak RM50,000 bagi pilihan raya Dewan Rakyat dan RM30,000 bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Selain itu, semasa berkempen, mereka dibenarkan menggunakan kaedah mereka sendiri untuk memancing pengundi seperti mengedarkan risalah, surat, pelekat, poster, ceramah atau berkempen dari rumah ke rumah. Walau bagaimanapun, mereka takluk pada beberapa syarat, iaitu yang pertama, syaratnya tidak menggunakan tingkah laku atau pribadi seseorang sebagai bahan untuk berkempen dan memancing. Seterusnya, memastikan semua risalah atau bahan bercetak mengandungi alamat pencetak dan penerbit, dan dilarang memberi rasuah dan sokongan serta dihalang menggunakan kekerasan, paksaan dan halangan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Wihama, nombor metrik 22400011. Peruntukan istimewa perlembagaan atau Tiang Seri Perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang terhasil sejak kemerdekaan masih mengekalkan peruntukan penting dalam perlembagaan seperti hak asasi, kewarganegaraan, hak istimewa orang Melayu, agama dan bahasa. Ini merupakan satu langkah untuk merealisasikan cita-cita mewujudkan sebuah negara yang adil untuk semua pihak dan demokrasi. Pertama, peruntukan istimewa perlembagaan ialah kedudukan istimewa orang Melayu serta hak kaum Bumiputera yang lain. Menurut perkara 190/2 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, orang Melayu ditakdirkan sebagai seorang yang beragama Islam, bertutur bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu, lahir sebelum hari merdeka sama ada di Persekutuan atau di Singapura, atau pada hari kemerdekaan dia bermustautin di Persekutuan atau di Singapura. Manakala Bumiputera di Sabah dan Sarawak termasuk golongan yang menerima keistimewaan seperti mana yang diperoleh orang Melayu di Semenanjung. Antara perkara yang termasuk dalam soal keistimewaan orang Melayu sebagai Bumiputera ialah khidmatan awam. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong atas nasihat jemaah menteri untuk menentukan perizaban bagi orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Amat penting untuk Yang di-Pertuan Agong merizabkan untuk orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak suatu kadar bilangan jawatan yang berpatutan dalam perkhidmatan awam persekutuan, memandangkan
Sebelum ini bilangan orang Melayu yang memegang jawatan dalam pentadbiran kerajaan sangat kurang. Selain itu, lapangan ekonomi. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menguraikan tentang keistimewaan khas orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak dalam lapangan ekonomi. Dalam hal ini, Undang-Undang Persekutuan menggariskan jika sesuatu limit atau lesen yang dikehendaki bagi menjalankan urusan perniagaan dan perdagangan yang diperjualbelikan tidaklah mengeluarkan arahan kepada pihak kuasa yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan permit atau lesen bagi menentukan kadar pengesahan kepada orang lain. Seterusnya, pendidikan. Pasal 2 Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia peruntukan yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk meninjau kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumi Putra di Sabah dan Sarawak untuk menentu perizaban pada mereka seperti beasiswa, bantuan dan keistimewaan pelajaran, dana dan lain kemudahan pelajaran yang diadakan oleh Kerajaan Persekutuan. Yang seri perlembagaan kedua ialah kedudukan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahasa Melayu mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi. Selain itu, terdapat juga peruntukan sementara terhadap penggunaan bahasa Melayu. Ketiga, agama Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dan yang terakhir, kedudukan Raja-Raja Melayu. Perkara 38 Kurungan 6 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Majlis Raja-Raja membincangkan perkara-perkara dan boleh bertindak mengikut budi bicara seperti berikut: memilih atau memecat Yang di-Pertuan Agong daripada jawatannya atau memilih atau memecat timbalan yang di-Pertuan Agong, memberi nasihat mengenai apa-apa pendidikan, memperkenankan atau menolak apa-apa undang-undang yang mengubah sepadan-sepadan suatu negeri atau yang menyentuh tentang keistimewaan, kedudukan dan kehormatan atau kebesaran raja-raja. Bersetuju atau tidak bersetuju apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama diperluas persekutuan secara menyeluruh, melantik anggota mahkamah khas di bawah pasal 10 Perkara 182 bagi ampun perintah hukum pasal 12 Perkara 42. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kebal bin Indonesia, nomor metrik 22460003. Pada petang ini, saya akan membuat kesimpulan tentang Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan Malaysia yang diglobal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara, di samping memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat. Perlembagaan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Muafakatan sosial yang dipersetujui sewaktu mengubah perlembagaan merupakan persetujuan yang telah diterima oleh berbagai pihak pada ketika itu. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia, perlembagaan seharusnya dijunjung bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan dalam politik di seluruh negara di Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.